Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan 10 prinsip keselamatan hari akhirat pada muka surat 85 perkara 9. Ini perkara yang ke-9. Tazakkurul hisab wal wuquf baina yadayillahi azza wa jal. Pengingatan kepada hari hisab, hari perbicaraan di mahkamah Allah, wal wuquf dan berdiri baina yadayillah, di hadapan Allah azza wa jal. Ini pada hari akhirat. Tajuk ni dia merujuk pada dua perkara. Ingat kepada hari perbicaraan di mahkamah Allah, dan ingat juga ketika kita menunggu perbicaraan. Dia panggil wukuf di padang mahsyar. Orang-orang yang berdiri di padang mahsyar kerana menunggu perbicaraan di mahkamah Allah ni dipanggil ashabul mauqif. Yani orang-orang yang berdiri di padang mahsyar untuk menanti tibanya hari perbicaraan itu. Ingat kepada dua perkara ni, dia boleh menjadi sebab selamat akhirat kita. Dunia akhirat lah maksudnya. Baik, cuba tengok ni. Ana ambil Arab, cuba tengok Arab ni lah. Hak terjemah tu boleh baca sendiri, cuma ana terjemah ringkas. Kita terjemah ke Kelantan kita. Lebih itu lagi Baik. Tengok harap telah wa min asbabin najah, antara sebab-sebab kejayaan. Kena ingat dalam kitab ni bila sebut an-najah, maksudnya an-najah minan nar, selamat daripada api neraka. Itu maksudnya. Itu dalam kitab ni. Kita sebab perbincangan ni berkait dengan seseorang yang kalau dia nak selamat daripada terhumban ke dalam api neraka, ni 10 perkara ni antara yang dia kena buat. Banyak lagi hak lainnya. 10 perkara ni. Dan sebenarnya 10 perkara ni pun kiranya orang panggil sebab-sebab hak besar. Kalau malam ni kita bincang, ingat kepada perbicaraan hisab. Dan ingat kepada ketika berdiri pada mahsyar selepas dibangkit daripada kubur. Dia boleh menjadi sebab selamat. Mana ingat kepada keadaan ini, dia boleh membentuk akhlak. Dia boleh membina kehidupan yang ma'ruf. Itu kelebihan dia. Sebab tu dalam Quran banyak sungguh ayat-ayat yang memperingatkan kita tentang hari bangkit, hari akhirat, alam barzakh dan sebagainya. Kerana dia boleh memberi kesan yang baik kepada hati manusia. Baik. Wa min asbabin najah, antara sebab-sebab kejayaan, tazakkuru dzalikal yaum, tazakkuru dzalikal yaumil azim alladhi yaqifu fihi al khalaiq baina yaday rabbil alamin lil hisab wal mujazat. Yani ingat kepada hari yang besar, iaitu hari yang mana seluruh khalaiq, yani makhluk manusia lah, makhluk mukallaf, yakifu, berdiri, baina yaday rabbil alamin, di hadapan Tuhan sekalian alam. Pada hari itu kita semua, termasuk saya, semua manusia, yang di Pertuan Agong, Presiden, Perdana Menteri, habis semua manusia, para nabi, para anbiya, mursalin, para rasul, orang soleh, sahabat, habis berkumpul di satu tempat. Satu tempat berkumpul. Dia panggil padang mahsyar. Baik. Untuk apa?
Untuk apa kita dikumpulkan, bermula dengan bangkit daripada kubur, kemudian dikerah oleh malaikat supaya semua manusia berkumpul di satu tempat yang bernama mahsyar itu. Tujuannya lil hisab wal mujazat. Tujuannya untuk kira amalan kita. Amalan kita buatlah ni sama ada baik ke ataupun buruk. Allah kira. Kira tu untuk kita tahu. Allah tahu dah. Tak kira apa Allah tahu. Kira tu untuk kita jelas, biar kita jelas. Kalau kita buat dan dia ada bukti. Manusia tidak boleh nak kritik, nak komplain tadi. Sebelum manusia tahu nasib dia surga dan neraka, di antara proses yang mesti berlaku, iaitu setiap amalan itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wala yamliku ahadun li ahadin najatan wala naf'an wala darra. Pada hari ini mana hari akhirat ni, seseorang tidak mampu memberi keselamatan, manfaat dan kemudaratan kepada orang lain. Setiap manusia pada waktu ni, selepas tu diberi manfaat tu lah, diberi syafaat tu lain. Ni nabi ke siapa saja, dia tidak boleh menyelamatkan orang lain. Karena pada hari ini kuasa mutlak Allah tidak beri kuasa ni pada nabi pun Allah tak bagi. Nabi sendiri pun bila dia nak tolong umat dia kena mohon kepada Allah keizinan. Maknanya Nabi tak ada kuasa. Hari ini betul-betul Allah nak tunjuk kudrat dia. Di muka dunia ni kadang-kadang tak nampak sangat. Orang tu rasa dia berkuasa. Atas dunia boleh dia rasa begitu. Tapi di hari akhirat, tak ada. Tak ada. Bahkan setengah-setengah Nabi malu nak jumpa Tuhan. Ni pada hari ni, berat benar lah hari ni. Ada tak boleh tengoklah dalam Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Dan seterusnya. Seseorang itu lari daripada teman dia. Ibu bapa lari daripada anak dia. Masing-masing tak ada nak memikir pada orang lain. Dia hanya fikir tentang diri dia saja. Ini pada hari ini. Seperti mana firman Allah dalam suratul Infitar. Ayat 17 hingga 19. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ وَمَا أَدْرَاكَ. Ini anda terjemah dalam bahasa mafhum lah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Tahukah engkau apa dia hari agama? Yaumuddin di sini makna hari akhirat, hari agama, hari pembalasan. Boleh diterjemahlah. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian diulang tanya sekali lagi, tahukah engkau apa dia hari pembalasan? Hari hisab, hari kiamat tu apa? Allah sebut sikit saja. Allah sebut sikit saja. Apa maksud yaumiddin itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari ini, yang dikatakan Yaumuddin ini, seseorang tidak boleh memiliki untuk diri dia apa-apa. Pada hari ini, hadirat, seseorang itu dia tak ada apa-apa milik. Atas dunia dia ada milik, anak dia, ada guna untuk dia, isteri dia, harta dia, pangkat, kedudukan, pengaruh dia, ramai pengikut dia, kadang-kadang polis dia kawal lagi, askar dia kawal lagi. Di dunia, hari akhirat ada. Diri dia sendiri pun dia tak boleh nak buat apa. Sah ke dia nak kawal orang lain? Sah ke dia nak memberi manfaat pada lain? Diri dia sendiri pun dia tak tahu nasib tu bagaimana. Hari itulah dia panggil Yaumuddin. Wal amru yauma idzin lillah. Segala keputusan hari itu milik mutlak Allah. Allah saja buat keputusan. Manusia tak berani nak duduk bila Allah tidak arah. Berdiri itu lama kalau kita tengok dalam hadis, lama tak lama berdiri itu sehingga ada setengah umat itu pergi jumpa Nabi dia, mintalah biar Allah percepatkan. Lama dah ni berdiri ni, tak tahan dah ni manah matahari. Sebab setengah-setengah orang dia rasa azab berada di mahsyar. Setengah-setengah orang tidak. Walaupun manusia berada di satu tempat dalam waktu yang sama, masa yang sama, tetapi keadaan mereka tidak sama.
Ada yang rasa biasa saja. Ada yang rasa azab. Ada yang rasa tak tahan, teruk nak. Itu bergantung kepada kedudukan seseorang dari segi amalan dia. Sebab itulah setengah ulama mengatakan ketika berdiri daripada mahsyar pun itu sudah nau'um minal azab. Itu sudah dikira semacam azab dah bagi setengah manusia. Jadi Allah kata wal amru yauma idzil lillah. Segala urusan milik Allah lah. Orang lain tidak memiliki apa-apa hari itu. Masing-masing manusia pada ni ada sebenarnya dia ada satu buku buku bincang tentang hari akhirat. Tajuk dia pun Yaumul Akhirah. Tebal juga buku. Dia bincang ayat-ayat Quran dan hadis tentang hari kiamat saja. Ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar. Dan buku ni ada diterjemah dalam bahasa Melayu Indonesia. Kalau boleh beli molek benar lah baca. Kita akan nampaklah suasana hari ini bagaimana didedahkan dalam bentuk Quran dan hadis. Sebab barang-barang akhirat ni dia tak boleh koyak, dia kena nas. Dia tak boleh kita buat gambar ikut serah, tak boleh. Maklumat tu hanya dia panggil amrun tauqifi. Kita hanya boleh dapat maklumat tentang hari akhirat hanya melalui nas, wahyu lah maksud wahyu, Quran ataupun hadis. Baik. فالمؤمن إذا تذكر ذلك اليوم وأهواله وشدائده أورث ذلك عنده خوفا واستعدادا لآخرته واتخذ الأسباب التي تكون سببا لنجاته وفوزه. Orang beriman, orang yang beriman yang sebenar-benarnya, apabila dia memperingatkan diri dia tentang hari ini, tazakkara tu bukan ingat, memperingatkan. Kalau ingat, fal mu'min idza tadhkuru. Orang mukmin ni kalau dia ingat, ni tazakkara dia mentazkirah diri dia tentang hari ini. Itu maksud tazakkar. Orang mukmin apabila dia sentiasa memperingatkan diri dia tentang hari ini, yakni hari hisab dan hari berdiri di pada mahsyar, dan dia memperingatkan diri tentang ahwal, tentang kekalutan yang berlaku pada hari itu, wasyadaidah, dan kesusahan pada hari itu, auratha dzalika indah. Pengingatan itu akan menimbulkan dalam diri dia khauf, ketakutan, wasti'dad, dan persediaan li akhirati, untuk hari akhirat dia. Semasa kita hidup atas dunia ni hadirat, kalau kita ingat kepada hari akhirat, ingat kepada hari perbicaraan di mahkamah Allah, ingat pada hari ketika kita semua berdiri di pada mahsyar, dia akan menimbulkan satu ketakutan, wasti'dad, dan kita akan bersiap siaga, menyiapkan diri kita untuk berhadapan dengan hari akhirat. Dan seseorang itu akan mencari sebab-sebab yang boleh menjadi sebab selamat dan berjaya di hari akhirat. Asbab di sini kena tanda. Asbab di sini maknanya amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Itu satu. Jadi asbab yang dimaksudkan di sini, itulah dalam ayat Quran, wa bataru ilaihil wasilhatu. Itu makna sebab. Baca Quran, sebab untuk dapat kejayaan, untuk dapat rahmat Tuhan. Berzikir, selawat dengan cara yang betul, baca Quran dengan cara yang betul, berzikir dengan cara yang betul, berdoa dengan cara yang betul, beriktikaf dengan cara yang betul. Mana kita buat amal agama dengan betul, dengan tepat, itu semua merupakan wasilah yang boleh kita mencapai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ana tekankan betul itu, sebab kalau kita buat amalan tapi tak betul, tak kena dengan cara yang Nabi ajar, kita tak akan dapat kebaikan. Baca Quran ikut surah baca, tak ikut sifat. Sebab Nabi baca Quran, sahabat baca Quran, lagu mana cara dia baca, dalam situasi macam mana, bagaimana, kena tahu. Mari masjid, semua orang tahu mari masjid ni tuntutan agama, lagu mana mari masjid.
Nak mari tu lagu mana, nak masuk masjid lagu mana, bila siapa duduk dalam masjid kena lagu mana, kena buat. Orang panggil disiplin. Kalau dalam bahasa syariat dia panggil sunnah. Mari masjid tu lagu mana, kena tahu waktu. Kalau tidak mari masjid boleh dosa. Sebab puasa lah. Puasa, Nabi kata ada orang puasa tu hanya boleh lapar dahaga. Orang semaya tu kata wail, fawailul lil musalli. Celaka orang semaya. Orang semaya lagu mana siapa dikatakan celaka? Orang yang tidak berusaha untuk mengkhusyukkan salat dia. Orang lagu tu dikatakan wail, fawailul lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Mana kalau kita perhatikan kehidupan agama kita ni, wasilah, sebab-sebab yang kita lakukan di muka dunia menjadi penyebab kita dapat kebaikan hari akhirat. Semua tu mesti dilakukan dalam bentuk berdisiplin. Mesti dilakukan dalam bentuk yang betul seperti sunnah Rasulullah. Tak boleh buat ikut perasaan kita, tak boleh. Kena tahu. Semaya lagu mana. Mana kalau nak bergerak dalam semaya, setakat mana yang boleh. Kena tahu. Misalnya kalau seorang itu semaya, contoh saja ni. Ya, contoh saja. Duduk tengah semaya, sebelum dia rokok tu, dia pun ambil kitab dia baca misalnya. Ambil kitab dia baca. Dia ambil. Dia nak tengok ayat, dia baca ayat, nak baca ayat ke dia rakaat kedua dia pun tengok. Duduk tengah semaya dia buat gitu. Mana kalau kita tengok dia, kita kata dia tak semaya tu. Tak boleh. Pergerakan sekarang tu batal tu. Duduk tengah semaya tu, ketika dia iktidak sebelum dia sujud tu, dia pun ambil Quran duduk tepi dia tengok. Nak baca surah ke dia ni. Dia pun tengok, nak baca surah ni lepas. Tak boleh buat hijab lagi. Tak boleh. Tak boleh lagi. Pergerakan kalau siapa tak tu memang batal semuanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i gerak 3 kali dengan sengaja tanpa sebab yang munasabah, batal semuanya. Anggota-anggota besar. Ni siapa ambil Quran baca contoh saja, benda tu tak berlaku. Tu nak ayat contoh saja tu ya. Jangan dibuat kerja agong lagu tu lah. Jangan dibuat gitu. Ataupun dia duduk tengok telefon sebab bunyi WhatsApp tadi. Dia pun baca lah semaya. Tak boleh ada tak boleh. Tu orang panggil bukan semaya. Memang kalau dalam kitab ulama sebut perbuatan semaya kita tu kalau kita buat sehingga kalau orang tengok orang tak kata kita semaya, tak boleh perbuatan lagu tu. Anak nak sebut satu kau lagi lah ni. Ni anak nak sebutnya Imam Nawawi sebut. Ni anak sebut secara umum lah. Ni dalam kitab Muslim, dalam syarah Muslim dia sebut. Imam Nawawi kata, hidup kita di muka dunia ni, apa sahaja yang kita buat, kita kena urus, kita kena pastikan biarlah perbuatan kita buat tu apa saja. Biarlah dia menjadi sebab untuk dapat pahala. Jadi bila kita perbuatan biasa, baca Quran atau sakira lah tu dah tu. Hak biasa misalnya contoh kita ada minum air. Minum air ni perbuatan biasa. Semua orang minum air, orang non-muslim. Kena sebut non-muslim. Jangan sebut lain. Non-muslim. Non-muslim ke? Muslim ke? Dia minum air. Dia minumlah. Air kambing pun minum. Kambing pun minum air. Lagu mana kita jadikan minum air jadi sebab dapat pahala? Kena ikut cara Nabi. Tak kira lah air itu susu kambing ke? Susu ke dia lagi? Laktogen ke? Tak kira. Nak suruh jadi sebab ni, kena ikut cara Nabi. Lagu mana? Guna tangan kanan. Bismillah. Lepas tu doa, lepas tu Allahumma barik, Allah berkatilah hari ni. InsyaAllah minum kita ni menjadi sebab untuk kita berjaya. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi menukarkan amalan biasa menjadi sebab untuk dapat kebaikan di hari akhirat, dia tidak ada petunjuk melainkan petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Misalnya kalau ada orang marilah. Kalau ada orang mari dia cerita pada kita, dia kata minumlah hari ni. Sebab air ni kalau minum hak ni akan didoa oleh malaikat sebab air ni telah dimasuk 30 juzuk baca Quran. Dia masuk, masa dia buka tu dia baca 30 juzuk, dia masuk power 30 juzuk okay? Jadi air ni daripada air mutlak dia jadi air ni jadi luar biasa, ada sakti dia. Mana kalau minum air ni 70,000 malaikat akan beristighfar kepada kita. Tu dia panggil pelawak hangit dia panggil. Kalau dalam bahasa Kelantan. Apa tu? Sebab Nabi tak ayat. Hadirat akan selamat hidup di muka dunia. Kalau bab fadilat ni kita hanya
terima daripada Nabi. Manusia setinggi mana kedudukan dia di muka dunia, dia tidak boleh cipta fadilat agama. Tak boleh. Itu struktur agama kita. Tak suruh rakyat lah tinggi mana sebab pun. Nah, dia tak boleh. Nak rakyat fadilat dan amalan dalam agama Nabi dia boleh. Orang lain tak boleh. Kalau dia buat juga, dia telah fitnah atas nama Nabi. Kalau dia rakyat juga dalam keadaan dia tahu tak boleh kita dusta atas nama Nabi. Misalnya kalau minum kopi gini kelebihan, Nabi tak rakyat, tiba-tiba dia rakyat ada kelebihan. Kelebihan itu berkait dengan agama. Kalau dia tahu perbuatan haram, dia buat juga, bukan sekadar berdosa. Kalau Imamul Haramain kata, dia boleh jadi kafir. Imamul Haramain. Sebab dia sudah, hakikat dia sudah cipta riwayat palsu tentang Nabi. Kalau buat dengan sengaja, boleh jadi rosak akidah. Siapa begitu sekali? Sebab tu kena ingat hadirat. Fadilat dalam amalan ni, Nabi saja ada otoriti untuk menentukan sama ada fadilat tu kecil ke besar. Orang lain tak boleh. Kalau orang lain boleh juga hadirat, agama jadi mainan manusia. Baik. Walihada bayyana Allah anna alladhina najaw fil akhirah yadhkuruna anna istihdarahum fid dunya lil hisab wal mujazat kana sababan fi fawzihim wa najatihim. Qala Allah azza wa jalla fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Walihada, dan kerana inilah, untuk inilah, sebab inilah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa orang-orang yang berjaya di hari akhirat adalah orang-orang yang sentiasa sedar, sentiasa ingat kehadiran mereka di dunia ini adalah untuk dihisab dan diberi ganjaran di hari akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita bercucuk tanam, tapi kita dapat hasil di hari akhirat. Kena ingat dia. Orang tu akan selamat kalau dia sentiasa ingat dia duduk di dunia ni adalah untuk dikira amalan dia buat. Daripada bangun pagi, dia kerja sehari sampai tidur pula, semua amalan dia Allah kira sesa tu. Kalau dia ingat hak tu, insya-Allah dia selamat. Dan setiap amalan dia tu sama ada baik ke ataupun buruk, semua tu akan mujazat, akan diberi ganjaran. Kalau hak baik diberi ganjaran, kalau hak jahat diberi balasan. Dia ingat hak tu sababan fi fawzihim wa najatihim. Dia menjadi sebab berjaya dan selamat orang itu daripada dihuman ke dalam neraka. Kena ingat aja. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau dia jumpa sahabat-sahabat Nabi hok baca Quran sedaklah. Sebab setengah-setengah orang ni bila dia baca Quran ke, walaupun kita tak faham makna pun dia beri kesan setengah-setengah orang. Ini kelebihan orang lah. Setengah orang kalau dia baca Quran kita jadi serabut buruk ada juga. Tak sedap terlanjut. Berapa bunyi lagu ni? No. Kita serabut. Kita kata pergi baca kat arah lah. Sayyidina Umar ni kalau dia jumpa sahabat sedap-sedap baca Quran, dia kata zakirnillah. Dia kata gitu. Dia kata tolong enggak baca Quran biar aku ingat kepada Allah, ingat pada hari akhirat. Itu sifat Sayyidina Umar. Moga dia reti Quran, dia tahu makna, tempat rujuk. Cuma sahabat hak sedap baca Quran ni kan, bila dia baca lebih memberi kesan. Kadang-kadang kita baca Quran tidak memberi kesan lagu tu. Bila kita dengar orang baca kena dengan tepat berti, intonasi pun kena ayat neraka lagu ni, bunyi intonasi dia ayat kena molek memberi kesan. Sebab itulah hadirat orang yang tahu makna Quran ni, dia ada intonasi. Kalau tempat syurga nampak gembira baca dia, tempat neraka nampak sedih, dia ada. Kita tahu makna. Kalau tak tahu makna, tempat neraka tu nampak galak molek dia baca tu. Apa tu? Kita tahu makna, itu kesan dia lah. Cuba kita tengok di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, adapun orang yang diberikan suratan amalan dia dengan tangan kanan. Dalam hadis, dalam Quran ayat lain pada sebut, semasa di padang mahsyar, sebelum kita berhadapan dengan hisab,
Terlebih dahulu kita akan baca setiap amalan kita buat ni dalam buku catatan. Hak malaikat dah tulis lah ni tu. Kita akan baca sebelum kita masuk mahkamah. Setengah orang tu jadi dalam hadis digambarkan. Dalam Quran pun ada juga sebut. Digambarkan bagaimana orang yang berdiri di pada mahsyar tu, digambarkan bagaimana cara dia mengambil buku itu. Buku itu melayar-layar di udara. Buku tu dia akan pergi cari tuan dia. Dia kenal mana tuan dia. Setengah orang tu dia ambil buku tu dengan tangan kanan. Itu dia panggil ashabul yamin. Nah, ni dalam ayat sebut. Ambil bi yamin ni. Makna orang yang ambil dengan tangan kanan, itu sudah isyarat dia ni ahli syurga. Ada setengah orang tu ambil dengan tangan kiri, dia panggil ashabus shimal. Orang yang ambil dengan tangan kanan nak akad tali, jadi ambil tangan kiri. Itu isyarat pada orang itu ashabus syaqaf. Orang yang celaka hidup. Bukan ahlus saadah tidak. Baik. Jadi bila dia capai kitab dia tu, buku catatan amalan dengan tangan kanan, fayaqul ha umqra'u kitabiah. Malaikat kata kepada dia, nah, bacalah kitab ni. Baca. Dia pun baca. Dalam hadis disebut bila dia baca, setengah orang baca tu nampak muka berseri-seri baca kitab. Muka surat pertama tu muka cerah dia. Tapi setengah orang tu bila baca buku dia tu, muka surat pertama tu nampak keruh pekat hitam muka. Dalam Quran pada sebut. Apa tu? Muka surat pertama lagi ada dah bak rasuah tu, misal contoh saja. Muka surat pertama tu penuh dengan dosa dah amalan. Tapi setengah orang muka surat pertama tu sudah cemerlang dah catatan itu. Itu boleh tergambar pada wajah tuan dia. Baik. Ni gambaran orang yang mukmin, yang beramal. Orang mukmin yang melakukan amal salih. Bila dia baca kitab dia berkata, inni zanantu anni mulakin hisabiah. Sesungguhnya saya yakin saya akan bertemu dengan Tuhan saya. Dan Tuhan saya akan kira amalan saya. Dan dia yakin dia akan selamat. Dia akan selamat. Dia yakin gitu. Itu maksud dia. Boleh tengoklah bawah tu. Aku yakin aku akan terima pembalasan yang baik. Itu maksud ayat ni. Bapa tu sebab dia tengok setiap muka surat tu adalah dosa tapi tak banyak. Banyaknya pahala. Tak usah tanyalah saya ngerti baca Arab belaka ke hari tu. Allah buat jadi reti. Bahasa Rusia tu. Tapi molek belajar lalu lah. Bahasa Arab tu. Untuk faham Quran tu. Baik. Kemudian Allah berfirman lagi. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'uuhu. Innahu huwal barrur rahim. Allah kata lagi, ni berkait dengan masa terima buku amalan. Sebahagian mereka melihat kepada sebahagian yang lain dan masing-masing bertanya-tanya, buku apa ni? Apa ni? Itu maksud dia. Dia tanya pelik ni. Tak aja tengok ni hari apa ni? Tak ada bangunan, tak ada pokok. Lepas tu boleh pula buku catatan. Sebesar mana buku catatan amalan? Dalam hadis ada sebut. Setengah-setengah orang tu ada 99 jilid. Besar 99 jilid. So jilid tu jauh mata memandang. Hak ni orang-orang yang banyak sangat amalan baik dia. Dia mati tu amalan baik tetap dia dapat. Sahabat-sahabat Nabi. Kita ni berapa ribu? 1400 berapa dah? Allah tak ingat tahun hijrah. 1445 ke 46? 45 dah. 1445 hijrah. Betul gitu. Tak apa kalau salah boleh cek balik lah. Maknanya jarak kita dengan Nabi dengan tahun hijrah tu 1400 tahun lebih. Banyak ke hadiah-hadirat. Setiap orang yang memeluk agama Islam, semua pahala itu sampai kepada para sahabat radhiyallahu. Cuba fikir. Sebab bila Nabi wafat, yang bertanggungjawab menyebarkan Islam ke seantero dunia ni adalah para sahabat. Dan sahabat ni bersungguhnya sampai menyampaikan agama, sampai sanggup mati syahid dalam peperangan.
tinggal anak, tinggal bini, sanggup. Maknanya setiap orang yang masuk Islam sampai ke hari ini, dan tak tahu lagi kiamat berapa ribu tahun lagi, setiap orang mengucap 2 kalimah syahadat, maka pahala semua dapat pada sahabat. Cuba fikirlah, sebanyak mana pahala tu saja. Tak kira pahala semaya dia, tak kira lagi pahala baca Quran dia, pahala tu saja. Sedangkan adalah hadis Nabi kata, kalau seorang yang masuk Islam kerana sebab kita pada dah nak masuk surga, seorang enggak sahabat ni kesal daripada perjuangan dia, tak tahu berapa bilion manusia masuk Islam. Cuba bayangkan. Sebab tu orang-orang lagu ni buku catatan dia sampai 99 jilid. Dia akan baca. Dalam istilah dia panggil nadharatul wajh. Bila dia baca muka surat pertama, nadharatul wajh, muka dia jadi berseri-seri. Dalam setengah hadis kata muka dia semacam ada cahaya seperti kunang-kunang. Tu, baik. Qalu, maka mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dulu masa kami hidup di dunia, semasa kami bersama keluarga kami sentiasa berasa takut. Makna dia ingat seumur ke hari akhirat tu. Tu. Hak bawah tu sebenarnya lepas ni dia menghuraikan ayat ni lah. Mungkin tak sempat kita baca. Ini cuma saya nak habis ayat ni saja. Musyfiqin maknanya orang-orang yang berasa takut. Bahaya hadrat. Tak timbul langsung rasa takut nak bertemu Tuhan. Bahaya tu. Tak pernah terlintas dalam hati dia seharian dia hidup nak berjumpa Tuhan, nak berada daripada mahsyar, akan dibangkit. Tak pernah terlintas. Bahaya kehidupan begitu. Bahaya. Famannallahu alaina, Allah telah memberikan kurniaan kepada kami. Wa waqana azabas samum, dan Allah telah memelihara kami, menyelamatkan kami daripada azab yang sangat panas. As-samu tu maknanya asyadidah. Apa ni? Al-harus syadidah. Kepanasan yang maksima. Itu makna as-samu. Maknanya neraka yang sangat panas. Allah selamatkan kami. Apa tu? Sebab kami ingat seumur. Dia takut seumur ke hari akhirat masa hidup atas dunia. Inna kunna min qablu nad'uh. Kami dulu semasa kami hidup di dunia, kami sentiasa berdoa, sentiasa sembah Allah, tak sembah benda lain. Ingat pada Allah, minta pada Allah saja, tak minta pada makhluk. Innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang paling baik, paling banyak memberi kebaikan dan paling mengasihani. Itulah Tuhan yang kita sebut. Jadi maknanya setakat yang kita baca tu, kemudian selepas daripada tu sebenarnya huraian ayat-ayat inilah jelas kepada kita bahawa ingat kepada hari akhirat salah satu sebab selamat. Orang yang tak ingat kepada hari akhirat, hidup dia sentiasa lalai dan sangat bahaya. Sangat bahaya. Sebab itulah baca Quran ni dia boleh mengingatkan kita pada hari akhirat. Begitulah hadirat, insya-Allah sebahagian lagi tu kita akan bincang dalam sesi akan datang. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.